Okey, selamat pagi, Assalamualaikum, dan mari kita mulakan penerangan hari ini. Okey, nama saya Dr. Vincent dan kita nak cerita berkaitan IP address, subnet mask, subnetting hari ini ya. Okey, so mula-mula sekali, setiap host yang nak communicate dalam internet atau nak communicate dalam network rangkaian dia perlu ada identity ya. Identity ni boleh terdiri pada dia punya berdiri pada beberapa faktor. Contohnya yang perlu minimum ialah dia punya IP address. Alright, IP address harusnya ada akan diaktifkan bersama subnet mask serentak. Okey, itu satu identiti ya. IP address yang subnet mask tu menghasilkan satu identiti. Yang kedua, dia perlu ada nama komputer. Nama komputer ni secara teknikal orang panggil NetBIOS name pun boleh. Inilah nama komputer untuk yang diketikkan di bawah NetBIOS Ada juga satu lagi nama komputer yang panggil hostname. Ini lebih famous lah, lebih ramai kenal nama hostname ni tadi. Jadi yang ketiga pula, faktor yang ketiga adalah MAC address, atau kalau baca dalam buku dia beritahu adapter address atau physical address So mari kita tulis kat sini ya. So identity, setiap komputer perlu ada, setiap host yang communicate network dia perlu ada identity. So pertama sekali identity mereka adalah IP address, dan biasanya perlu dikombinasikan subnet mask. Kedua ialah nama iaitu boleh terdiri pada boleh terdiri pada NetBIOS name atau hostname atau dua-duanya. Yang ketiga ialah MAC address. MAC address ni dikenali juga sebagai adapter address, dikenali juga sebagai physical address. So MAC address ni ada 3 nama Okay, so hari ni kita nak fokus berkaitan IP address dan subnet mask. Alright, so kita akan mulakan penerangan berkenaan ini ya. So bahagian kedua dan tiga ni, identiti yang di bawah kategori 2 dan 3 ni, mungkin jika ada masa akan datang insyaAllah ya. Okay, so let's focus on this number 1, IP address and subnet mask. So IP address, IP address terbagi kepada 5 kelas iaitu kelas A, IP address daripada 1 sampai 126. Okey, 127. Dan kelas B daripada 128 sampai 191 191. Dan kelas C is 192 sampai 223. Alright, and we also have ada juga kelas D 224 sampai 239, and kita ada kelas E iaitu kelas E tadi kita ada 240 hingga 255. Okey, dekat sini kita ada satu IP address unik iaitu 127. Alright, ini kita panggil dia jatuh di bawah kelas A juga. Ini kita panggil loopback address So actually kelas A ialah daripada 1 sampai 127 ya. Saya saja asingkan kat sini supaya nampak lebih jelas lah ya. Loopback address ni ialah IP address untuk komunikasi dalaman sesuatu host ya, di mana kita ada network kat bahagian luar untuk communicate dengan host-host lain dalam network, dan kita ada network juga di dalam host itu sendiri ya. Network yang melibatkan komunikasi di antara 7 OS model, right? Kalau you masih ingat OS model 7 kan. So komunikasi dalaman tadi memerlukan satu IP address juga. Itu yang dipanggil loopback address, iaitu 127.0.0.1. Okay. So sini I bawa ni atas balik semula ya. Saya bawa ni atas balik semula, and saya just tulis kat atas ni ya, macam tu ya. Alright. Okay, so
Jika IP address jatuh dalam kelas A, maka dia punya subnet mask will be 255.0.0.0. Kalau kelas B, 255.255.2.0.0, and kelas C, 255.255.255.0, and kelas D tiada IP address, tiada subnet mask, and kelas E tiada subnet mask. Alright, okay. So kita kemaskan kat sini. Okay. So example, saya bagi satu example. Alright, so an example here will be, let's say for example IP address sebuah PC, satu host ialah 10.1.1.1. Subnet mask ialah kita dah cerita berkaitan subnet mask kat sini. Let's say ni IP address 10.1.1.1. So kelas apa IP address ini? Nombor 10 jatuh dalam kategori yang ini, iaitu di antara 1 sampai 127, maka ia adalah kelas A. So let's say for example IP address tu start daripada 195, maka kelas apa ni? 195 means jatuh dalam kelas C, kelas C. Alright, jika kelas C 192 until 223. So IP address tu berada dekat kelas mana bergantung pada octet yang pertama, ya. So ini kita panggil octet pertama, ini octet kedua, ini octet ketiga, dan ini octet keempat, octet. So OCTT, octet 1 dot octet 2 dot okay, octet 3 dot octet 4. Okay, so octet 1, octet 2, octet 3, and octet 4. Okay, get the idea, make sense, okay, alright. So just move this ke bawah. Okay, so ini adalah di tempat kita panggil ini adalah default subnet mask. Saya letak dalam kurungan, default subnet mask. Default subnet mask, maknanya subnet mask yang diberikan secara default berdasarkan nilai octet pertama ni. So katakanlah saya masukkan IP address ni dekat dalam satu komputer Windows 10 atau Windows 11 ke, saya masukkan IP address 11.1.1.1, automatically bila saya klik bahagian subnet mask, dia akan terus keluar 255.0.0.0. Maknanya secara default dia akan peruntukkan subnet mask berdasarkan octet yang pertama. Okay, okay. Now, apa gunanya subnet mask ni tadi? Apa gunanya subnet mask kan? Alright, apa gunanya subnet mask? So purpose of subnet mask, matlamat nak ada subnet mask ialah adalah untuk mengenal pasti nilai new ID. Okay, new ID. So new ID ni saya akan ringkaskan dengan net ID saja. Senang sikit nak type, pendek sikit net ID. So every time bila saya kata net ID maksudnya saya merujuk pada new ID, saya merujuk pada new ID. So purpose yang ada subnet mask tadi ialah untuk mengenal pasti nilai new ID. So apakah nilai new ID? Apakah nilai new ID? So nilai new ID adalah kombinasi IP address dan subnet mask. Dia ada kombinasi kedua-duanya sekali. Contohnya apa? Contohnya new ID, Contohnya kalau IP address 10.1.1.1 yang dia punya subnet mask 255.0.0.0 default subnet mask kan. Untuk apakah dia punya new ID? Nak dapatkan new ID dia, okey. Apakah dia punya new ID? Apakah new ID dia? So answernya ialah, okey, jawapannya adalah kita buat ni ke bawah. Subnet mask ni buat turun ke bawah, and then kita ambil nilai berikut. Okey, saya buat ni atas sikit, so ini jika default subnet mask, kita boleh apply kaedah yang saya tunjuk kat sini, senang saja, straightforward. Memang suka nak percaya pasal ni mudah. So atas 25 ni apa? 10 kan. So kita nombor 10 sini, dan
Jika nombor kosong, kita terus tulis kosong. Dot. Jika nombor kosong, kita terus tulis kosong. Dot. Jika nombor kosong, kat sini kita terus tulis kosong. Dot. Inilah NetID. NetID NetID ringkasannya NetID. Easy as that, very easy, straightforward and very simple, mudah straightforward. Ini kaedah menentukan NetID ni hanya boleh gunakan jika nilai subnet mask terdiri pada dua nilai sahaja, iaitu 255 dan kosong. Jika nampak nilai subnet mask ada nilai selain daripada 255 dan kosong, contohnya nampak nilai 192, maka kaedah ni tak boleh digunakan. Alright, so this is for intro part 1. Kita bagi example macam tu saja. Alright, so another example lagi. Let's say IP address 200.1.1.1 and subnet mask tu, let's say ambil nombor lain lah, nombor lain lah, senang nak type ke apa. Okay, so 200, so let's say for example default subnet mask 255.255.255.0. Okay, apakah dia punya NetID? Again, atas 25 ada 200, buat 200 bawah. Atas 25 adalah 1, atas 25 ni adalah 1, tulis 1 kat bawah. Atas 255 ni adalah 1, maka tulis 1 kat bawah. And then kalau nilai subnet mask adalah kosong, terus tulis kosong kat bawah, tak payah nak tengok atas. So ini adalah satu lagi NetID. Alright, itu contoh macam mana kita dapat NetID. Alright, so question, now kita dah tahu macam dapat nilai NetID. Apakah NetID? Apakah matlamat NetID? Apakah matlamat penggunaan NetID? Apa gunanya? Okey. Bayangkan jika satu rangkaian, satu network ada 500 host dan you ada masalah network di dalam rangkaian penggunaan you ada masalah. So you nak troubleshoot. Susah nak troubleshoot kerana dia punya skop besar, 500 host. Jadi bayangkan jika 500 host tadi nilai adalah kurang, contohnya bukan 500, contohnya adalah 100 host saja. Jika 100 host, you lebih mudah nak troubleshoot, nak cari kat mana masalahnya. Lagi simple kan, lagi simple. So lagi kecil skopnya, lagi mudah kita nak troubleshoot, lagi mudah kita nak manage, lagi mudah kita nak urus, dan lagi kurang kesesakan. Kesesakan tu akan kurang. Bila kurang kesesakan, maka kelajuan network tadi, rangkaian tadi akan meningkat. Kerana bila kurang kesesakan, kurang pelanggaran data yang dikenali sebagai collision. Okay, so itu sebabnya kenapa kita nak ada subnet mask, supaya kita ada NetID. Bila kita ada NetID, kita boleh skopkan host-host kita kepada skop yang kecil-kecil. Instead of ada 1000 host dalam satu NetID, dalam satu rangkaian, kita pecahkan 1000 host tadi kepada 200 host, satu NetID, 200 host, satu NetID, 200 host, satu NetID, 200 host, satu NetID, dan 200 host, satu NetID. Jadi dalam daripada 1000 host, satu NetID, kita pecahkan kepada 5 NetID yang setiap satunya terdiri pada 200 host. Jadi matlamatnya yang seperti yang saya terangkan tadi, ya. Okey. So, itu matlamat NetID. Saya ringkas kat sini. First point ialah NetID untuk mempercepatkan troubleshooting. Okay, second, mempercepatkan troubleshooting, mudahkan pengurusan IT. Yang ketiga, mengurangkan kesesakan. Okey, kesesakan network, kesesakan rangkaian. Yang keempat, bila kesesakan kurang, maka rangkaian mengurangkan pelanggaran data. LNGA-RAN. Dan oleh berkenaan, network akan lebih laju. Bila pelanggaran data kurang, kemungkinan pelanggaran data antara dua host
kurang, maka network tadi akan lebih naturally akan lebih laju, faster. You have a faster bandwidth. So itu purpose-nya Neo ID. Now, daripada segi industri punya implementation, kat mana kita nak implement? Alright. So let's say for example, you dilantik oleh seorang businessman untuk set up satu network di satu office yang besar baru buka. So letak senario sini. Senarionya ialah you ada 1,000 host. Businessman tu kata kat you, hello Latif, I nak you set up satu rangkaian baru, satu network baru di pejabat yang akan saya buka. Saya ada 1,000 staff, maka saya perlukan 1,000 PC, maka saya perlukan 1,000 host. Saya akan ada 1,000 host. Siap satu user, satu PC. Siap satu PC adalah satu host. Maka situasi diberikan, senario diberikan adalah seperti berkenaan 1,000 host. So boleh tak 1,000 host ni communicate dalam network? Pastinya kesesakan amat tinggi sangat. 1,000 host, macam you letak 1,000 orang dalam satu rumah, kesesakan yang tinggi, macam-macam masalah boleh berlaku. So kita tahu bahawa secara teorinya kita tak boleh ada melebihi 1,024 host dalam satu network. Ni ialah secara teori, kita tak boleh ada lebih daripada 1,024 host dalam satu network, kerana jika tercapai nilai ini, tahap collision pelanggan data adalah 100%, 100%. So you tahu, now you balik rumah, you fikir, okay, saya akan pecahkan network ni kepada berapa bahagian. Let's say for example, nak pecahkan network ni kepada 5 bahagian. Okay, bahagikan network ini kepada 5 skop yang lebih kecil, iaitu kepada 5 net ID, net ID. Right, so masukkan ke sini. Okay, so bila you nak bagi yang satu network pada 5 network ID secara automatik, secara automatik you perlu keperluan yang diiringi bersama implementasi 5 network ID ni. Keperluannya ialah teknologi VLAN. You perlu ada teknologi VLAN. Nampak tak macam mana everything berkait, kan? So bila network tadi besar, kita kena bagi pada kecil. Bila bagi kecil, kita kena peruntukkan network ID untuk setiap satu network yang kecil. Bila kita nak buat network ID, kita kena ada guna VLAN. Bila kita nak guna VLAN, means kita kena beli switches yang support konfigurasi VLAN. So bila ditanya kenapa nak ada VLAN, kita nak ada VLAN disebabkan kita perlu segmen network kepada skop yang lebih kecil, supaya network tadi lebih efisien, perjalanannya lebih efisien dan lancar. That's purpose why we need to have VLAN. That's purpose why we need to have network ID. That's the purpose why we need to have subnet mask, and that's the purpose why kita perlu ada IP address. Okay, so ini penerangan pertama, and kita akan susuli penerangan kedua dalam video seterusnya. Thank you.